بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pada kitab Talbis Iblis. Kalau cara cetakan yang ada kat saya ni muka surat 29. Kita sambung atas sekali. Allah Ta'ala berfirman, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya, bukankah aku, yakni Allah, telah memerintahkan kepada kamu sekalian, hai Bani Adam, supaya kamu sekalian tidak menyembah syaitan. Ini Allah Ta'ala nak orang kata apa, tempelak balik kepada orang-orang yang telah dihumbankan ke dalam neraka, diberi siksa. Ni ayat ni Allah Ta'ala nak ulang balik. Maknanya dulu ni Allah Ta'ala dah pesan dah habaq dah kata jangan sembah syaitan. Pasal apa? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan kalau kita pula bila kita baca ayat ni, maknanya dia satu peringatan bagi kita. Satu peringatan bagi kita supaya kita menjauhkan diri daripada godaan syaitan, seruan syaitan. Maka sebab itulah Allah Ta'ala cerita balik. Lepas pada Allah kata, tidakkah aku pesan kepada anak cucu tu Adam supaya jangan sembah syaitan. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala sebut lepas itu, Allah kata, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. Kenapa? Karena sebelum ini, syaitan ini, dia telah menyesatkan ramai dah. Banyak dah. Dari kalangan anak-anak Adam ni, dah ramai dah kena pengaruh dengan godaan syaitan. Bahkan kalau kita tengok sendiri, Nabi Adam sendiri pun juga telah pernah dihasut, digoda oleh syaitan. No?
Lalu Allah kata, afalam takunu taqilun, tidak bolehkah kamu berfikir? Mana tak reti lagi kah? Tak nampak lagi kah? Dah berapa ramai orang di kalangan anak cucu Tok Adam ni yang telah terpengaruh dengan syaitan, maka mereka ini menjadi sesat. Kehidupan mereka terpesong daripada jalan yang sebenar. Masih banyak dalil di dalam Al-Quran ni, masih banyak dalil walaupun dia awak mari ke kita ni. Ibnu Jauzi telah awak mari kepada kita banyak ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya menjauhkan diri daripada syaitan. Banyak ayat Allah Ta'ala habaq kat kita bahawa syaitan itu musuh. Namun begitu, masih banyak lagi dalil yang lebih kurang semakna dengan ini di dalam Al-Quran. Banyak tempat. Jadi kalau orang yang mengerti ni, dia cukup lah. Dia ada pepatah Arab, dia kata al-aqil yakfihi al-isyarah. Orang-orang yang reti ni, orang yang berfikir ni, orang-orang yang ada akal ni, cukup baginya isyarat. Kalau orang bagi isyarat ke dia pun, dia boleh faham dah. Tapi kalau jenis orang tak ada akal ataupun tak mau ambil pengajaran, tak sadut bagi isyarat, kalau cara kita tunjuk betul-betul pun, dia masih lagi tak mau nak terima. Dia tak mau nak terima. Seharusnya diketahui bahawa iblis itu sibuk melakukan talbis. Sibuk. Memang itu adalah kerja dia. Itu adalah orang kata pekor bisnes dia. Urusan penting dia, urusan utama dia, kerja buat dia yang paling utama sekali ialah apa? Talbis. Dia mempengaruhi, dia menghasut anak Adam. Kenapa? Karena kedengkian. Dengki. Kesalahan pertama yang dilakukan iblis adalah membantah perintah yang jelas agar dia sujud. Ni. Maknanya kita pun di kalangan manusia ni pun, kalau kita nak tengok orang yang berperangai macam iblis, macam syaitan, hak jenis bantah. Hak jenis bantah Allah Ta'ala, hak jenis lawan Allah Ta'ala, hak jenis engkar perintah Allah Ta'ala, syaitan lah tu. Sebab syaitan ni ada dua. Ada daripada jin, ada daripada manusia. Hak dalam perjumpaan kita yang mula-mula dulu ni, saya dah sebut dah. Kata apa? Syaitan ni ada dua. Ada satu dibangsakan kepada jin, ada satu dibangsakan kepada apa? Manusia. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang suka mempengaruhi, suka menghasut, suka menggoda, suka ajak orang buat benda jahat. Dia masuk dalam jiwa tu. Dia masuk dalam jiwa, dia kacau. Supaya apa? Supaya kita buat benda yang bercanggah dengan syariat Allah Ta'ala. Minal jinnati wan nas. Depa tu adalah dari kalangan jin dan manusia. Itu kesalahan yang pertama. Dia lawan perintah Allah, yang mana Allah Ta'ala suruh dia, bukan kata payah mana pun, suruh sikit dia. Suruh apa? Suruh hormat kepada Nabi Adam, iaitu dengan cara sujud kepada Adam. Bila Allah Ta'ala suruh ni, nak abang bagi kita, bila Allah Ta'ala suruh ni, menasabah pada akal ke tak menasabah pada akal kita kena buat. Sebab apa? Sebab dia perintah Allah Ta'ala. Kalau cara perintah datang daripada Allah Ta'ala, kita tak usah duduk fikir dah. Tak usah duduk kira menasabah pada akal ke, tak menasabah pada akal ke, kita buat. Kalau benda tu tak menasabah pada akal pun, kita kena pergi menasabah pada akal juga. Kenapa? Kerana dia adalah perintah
yang mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam iblis ni dia kata tak menasabah lah. Iblis ni dia tak mau sujud ke Adam ni pasal apa? Pasal dia kata tak menasabah. Cuba kita tengok. Iblis mula membanding-bandingkan dalam hal dari apa dia diciptakan. Dia mulalah. Kita ni, manusia kita ni, apabila sesuatu perintah Allah Ta'ala, kita cuba nak main dengan akal, saat dia jadi kacau, dia timbullah Menang Sabah ke Menang Sarawak. Dia mula. Kita manusia ni, apabila perintah Allah Ta'ala, kita cuba nak main dengan akal, dia mula. Dia mula nak memesongkan kita. Dia mula nak orang kata apa, nak memalingkan kita daripada hak sebenarnya. Sebab itu kalau kita tengok iblis ni, dia kata apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedang engkau menciptakan dia, yakni Adam, dari tanah liat. Dia mula dia berasa kata dia tu hebat. Mana layak aku ni nak respect kepada Adam, mana layak aku ni nak sujud kepada Adam, mana layak aku ni nak beri penghormatan kepada Adam. Patutnya mu kena suruh aku Adam tu respect pada aku. Ni dia mula nak main. Kita manusia pun kalau cara kita jenis duk fikir kata kita lebih bagus daripada orang lain, tu dia mula nak mari panggil syaitan lah tu. Kalau kita manusia ni, mula kita merasakan bahawa kita ni lebih daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain, lebih kaya daripada orang lain, lebih bagus daripada orang lain, lebih mulia daripada orang lain, lebih cerdik daripada orang lain, lebih pandai daripada orang lain, maknanya kita tu orang kata mula dah masuk dalam diri kita tu panggil iblis. Mula dah masuk dalam diri kita tu panggil setan. Silap-silap kita pergi jadi setan. Silap-silap kita jadi hebat daripada setan lagi. Kemudian ada pula main kok lain pula. Kemudian dia mengiringi perbuatan itu dengan berpaling dari Al-Malik, Al-Hakim. Al-Malik ni makna dia Tuan. Raja ni kita berkalih lawan. Tuan ni hamba berkalih lawan dia. Al-Hakim yang bijak. Bila nak kata Allah Ta'ala tu bijak, kita tak boleh kacau dia lah. Bila kita kata Allah Ta'ala tu bijak, kalau kita lawan, maknanya kita lebih bijak lah. Orang nak lawan dengan orang yang bijak ni, dia kena lebih bijak daripada orang yang bijak tu, baru boleh lawan. Jadi iblis ni seolah-olah dia merasakan bahawa dia lebih bijak daripada yang maha bijak. Sebab itu dia berani lawan. Apa kata dia? Seraya berkata, Ara'aita hadzal ladzi karramta alayya. Apakah menurut engkau ini orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Mau nampak kata dia tu layak daripada aku kah dimuliakan? Hei Tuhan, seolah-olah macam tu. Maknanya seolah-olah dia engkar. Dia kata, tak patut. Adam itu dimuliakan lebih daripada aku, tak patut. Seolah-olah macam itulah. Dia mula dah. Mula apa? Mula mempertikaikan. Tadi dia banding. Dia buat bandingan. Dia kata, aku ni daripada api. Sedangkan, Adam itu daripada tanah. Seolah-olah dia merasakan bahawa api dengan tanah tu bagus api lagi. Kemudian dia mula petikai. Tak sepatutnya engkau suruh aku menghormati Adam. Sepatutnya Adam itu kena menghormati aku. Dia mula main. Dan kita pun, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat sekalian, kita jaga dalam urusan Allah Ta'ala ni,
Jangan kita cuba fikir menasabah menasarawak. Kalau kita duk fikir lagu tu, sagi dia main. Sagi dia mula main. Akal kita mula kita fikir. Sagi dia main. Bila dia main, iblis dia akan masuk. Iblis dia akan masuk. Maknanya adalah, beritahulah. Makna kata ara'aita hadzal ladzi karramta alayya tu. Maknanya adalah, beritahulah kepada aku mengapa engkau, hai Tuhan, memuliakan dia atas diriku. Pasal apa? Apa resnanya? Apa resnanya? Apa menasabahnya aku ni kena hormat kepada Adam? Pasal apa yang aku ni kena muliakan Adam? Dia mula mempertikai. Kemudian kata Imam Ibn Jauzi, iblis membiarkan sikap membantah tersebut dengan menyatakan bahawa apa yang Allah lakukan itu tidak bijak. Tu tak, saya kata tadi ni, maknanya orang yang nak lawan dengan orang yang pandai ni, dia kena lebih pandai. Kalau cara dia tak pandai, tak suruh tebing lawan. Jadi dia rasa kata dia tu lebih pandai daripada Allah Ta'ala yang ahkamul hakimin tadi ni, tu yang dia lawan. Tu yang dia lawan tu. Macamlah kita juga ni, yang manusia kita ni. Kalau kita berani lawan Allah Ta'ala, berani lawan hukum Tuhan, seolah-olah kita merasakan bahawa kita lebih pandai daripada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala meletakkan diri dia tu maha pandai, maha bijak. Allah Ta'ala meletak dia tu ahkamul hakimin, yang paling bijak dalam segala-galanya. Dalam segala-galanya. Adapun kita manusia makhluk ni, kita walaupun kita rasa kita bijak atau manapun, masih banyak kekurangan dia. Sebab itu Allah sebut dalam Quran kita, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas yang bijak itu ada yang lebih bijak. Di atas yang pandai itu ada yang lebih pandai. Di atas yang cerdik itu ada yang lebih cerdik. Di kalangan manusia sebab itu juga. Di kalangan kita manusia, dengan kita duk berasa kata kita tu pandai dah, ada lagi yang pandai daripada kita. Dia yang lebih pandai daripada kita tu rasa kata dia tu pandai dah. Ada lagi orang lain yang lebih pandai daripada dia lagi. Dan yang paling pandai, yang paling bijak, yang paling sempurna kecerdikannya ialah ahkamul hakimin, iaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak ada siapa boleh lawan Allah Ta'ala lah. Ini silap iblis yang sangat besarnya bila dia lawan Tuhan. Bila dia mula lawan Tuhan, dia mula jadi melampau, lepas tu dia jadi kecelaru. Bila dah pi tak boleh nak patah balik ke, pi terus lah. Kemudian iblis mengikutinya, bantah tadi ni, dengan kesombongan pula dah. Dia jadi sombong pula dah. Dan memang sombong ini adalah satu benda yang ada dalam diri tiap-tiap manusia kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Memang sifat sombong ini ada dalam dalam diri tiap-tiap manusia. Cuma kita kena jaga ya. Sebab itu Allah Ta'ala cerita kelaku manusia ni. Manusia yang ada sifat sombong ni. Manusia yang ada sifat sombong ni, Allah cerita apa? Allah kata apa? Wa iza qila lahu taqillah akhadhathu al-'izzatu bil ithn fahasbuhu jahannam. Wa idza qila lahu taqillah, ni cerita orang sombong ni. Kita nak kenal orang tu sombong ke tak, kita tengok ni. Bila Allah kata apa? Wa idza qila lahu taqillah, apabila ditegur, dikata kepada orang, kepada dia, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, jangan duk buat benda ni. Benda ni salah, bersalahan dengan syarak, jangan duk buat. Dia jadi guna akhadathul izzah,
dia dibelengui oleh perasaan apa? Megah. Itu sombong tu. Karena ada dalam diri dia sombong, ada dalam diri dia takabur, ada dalam diri dia tu perasaan megah. Kan? Maka dia tak boleh terima. Tak boleh terima teguran. Tak boleh terima apa nasihat orang. Kenapa? Kerana izzatun nafs. Kemegahan. Megah ni kadang-kadang perlu. Perlu ada kemegahan. Kita kalau tidak ada kemegahan, semangat kita tu kurang. Kena ada. Tapi jangan megah dengan Allah Ta'ala. Ini masalah yang dilarang oleh syarak ni ialah apa? Megah terhadap Allah Ta'ala. Lagu mana? Lagu Iblis tadi lah ni. Dia sama dengan Allah Ta'ala. Kan? Dia rasa dia tu lebih hebat daripada Allah Ta'ala. Betul dia berani lawan hukum syarak. Orang yang lawan hukum syarak, orang ni adalah orang yang ada dalam dirinya megah terhadap Allah Ta'ala. Sombong terhadap Allah Ta'ala. Macam tu juga Iblis ni. Kemudian Iblis mengikutinya dengan kesombongan sambil berkata, Qala ana khairum minhu. Maka kata Iblis, aku lebih baik daripada dia. Lebih. Orang kalau berasa diri dia lebih baik daripada orang lain, lebih mulia daripada orang lain, masalah. Maknanya hak orang lain tu tak kena belaka. Hak orang lain tu tak betul belaka. Hak orang lain tu tak molek belaka. Hak orang lain kurang belaka. Hak dia sempurna belaka. Hak dia molek belaka. Jahanam. Kalau hak orang lain molek pun dia tak nampak orang molek. Kalau hak orang lain betul pun dia tak nampak orang betul. Dia nak nampak hak dia yang betul. Supalah dengan Iblis tadi ni. Supalah dengan syaitan tadi ni. Kan? Kemudian dia tidak mahu bersujud kepada Adam. Daripada mainan-mainan pikiran dia tadi ni, pertikaian dia tadi ni, rasa kesangsian tadi ni, rasa dia lebih daripada Adam tadi ni, membawa kepada dia tadi ni tak mau sujud lah. Kalau cara dia mikir betul-betul, masalah sujud kepada Adam tu bukan masalah Adam tu lebih baik daripada dia, ke dia lebih baik daripada Adam, ke Adam tu siapa, Adam tu jadi pada siapa. Bukan dia fikir. Yang kalau cara dia fikir betul, dia kata, aku sujud ni pasal apa? Sebab Allah Ta'ala yang suruh. Habis kata. Betul lah tu. Tindakan tu betul. Tapi dia tak nampak. Dia tak nampak kata kena sujud kepada Adam tadi ni pasal apa? Sebab perintah daripada Allah dia tak nampak tu. Kalau dia nampak hak tu, hak lain tu dia tak nampak dah. Macamlah juga dengan kita ni. Apabila kita nampak kata bila kita buat perintah Allah, buat taat kepada perintah Allah Ta'ala tu, maknanya kita patuh kepada suruhan Allah Ta'ala. Maknanya kita tak tikai lah. Benda tu menasabah ke, benda tu kita buat ke, benda tu kita tak buat ke, kita tak kira dah. Kita buat je lah. Kan? Sebab syarak pun dia tak suruh buat benda yang kita tak mampu buat. Kan? Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberati ke atas seseorang melainkan kemampuan dia. Itu yang kata Allah Ta'ala tu bijak tu. Kemudian dia tidak mahu bersujud kepada Adam, sehingga dia yang sebelumnya ingin mengagungkan dirinya sendiri, akhirnya menghinakan dirinya. Asal-asal dia buat lagu tu dia nak bagi nampak hebat diri dia tu. Tapi hakikatnya apabila dia buat lagu tu, rupa-rupanya dia bukan nak bagi nampak hebatnya diri dia. Sebenarnya dia nak bagi jadi lekeh lagi. Dia nak bagi jadi apa? Hina lagi. Menghinakan dirinya lagu mana? Dengan laknat dan siksaan. Allah Ta'ala laknat dia. Kenapa? Karena dia bantah. Karena dia lawan. Karena dia engkar. Karena dia
kufur kepada perintah Allah Ta'ala yang suruh dia sujud kepada Adam. Dan siksaan akhir sekali dia kena siksa neraka. Minum lagi. Berkerak dah sawah. Kemudian ni nak cerita perangai iblis, perangai setan ni. Kita pun kalau cara pada diri kita ada perangai-perangai lagu ni, dialah tu, na'udzubillah. Kan? Sebab itu Allah Ta'ala pesan kepada kita, imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Allah tu kasih ke kita. Allah Ta'ala ni dia sangat kasih kepada kita. Kasih Allah Ta'ala kepada kita tu lebih daripada kasih ibu kepada anak. Sebab itu dia dah pesan ke kita. Dia kata, imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalaulah kamu tu mulalah nak dipengaruhi, nak dirasuk oleh setan, fasta'iz billah. Minta berlindung dengan Allah. Kata a'udzubillahi minasyaitan. Sehingga Allah Ta'ala, sehingga Nabi pun dia ajar kita. Dan bila kita nak menguat, takut syaitan tu ambil kesempatan kepada kita, dia suruh kita kata apa? Auzubillah. Innallaha yuhibbul itas wa la yuhibbut tasawuf. Allah Ta'ala suka pada orang yang bersin dan tak suka pada orang yang menguat. Sebab itu bila kita nak menguat, kena tahan. Tahan tu maknanya bukan kacing gigi tak. Tahan mana kita pekuk mulut kita tu. Tutup mulut. Pasal apa? Takut? Takut syaitan. Takut syaitan. Baca auzubillahi minasyaitan. Baca auzubillahi minasyaitan. Sambung. Setiap kali iblis menggoda manusia dengan sesuatu. Ni. Imam Ibn Jauzi ni pesan kita. Apabila iblis dia nak goda manusia dengan sesuatu godaan, sebaiknya manusia menghindarinya. Jaga. Menghindari itu jaga. Kita kena berwaspada. Berwaspada, kena berjaga-jaga. Menghindarinya sebaik mungkin. Jaga elok. Bila setan tu mula nak main kita ya, kita jaga elok. Dan berkata kepada iblis ketika dia menghasut untuk melakukan keburukan, dengan perintahmu itu. Kata apa? Kata, dengan perintahmu itu kamu ingin menasihatiku agar aku mencapai kepuasan syahwatku. Seolah-olah kita ni tahu rancangan yang diatur oleh musuh kita, iblis tadi ni. Seolah, katamu ni, tujuanmu ni buat lagu ni supaya aku ikut perintahmu, ikut suruhanmu. Tujuannya apa? Untuk memenuhi syahwat. Syahwat. Bagaimana mungkin nasihatmu itu jelas kebenarannya? Macam mana boleh betul nasihatmu? Mu nak nasihat orang, betul kan nasihatmu tu? Seolah-olahnya itulah. Mu nak nasihat aku, nasihatmu tu betul ke? Sedangkan kamu yang menasihati tidak menasihati dirimu sendiri. Mu tu duk jahat, kan? Mu tu sepatut jaga dirimu tu, pesan ke dirimu tu supaya tinggal kejahatanmu tu. Bagaimana mungkin aku akan percaya kepada nasihat musuh? Tak boleh percaya dia dah. Macam mana? Pergilah kamu. Seolah-olah macam itulah. Seolah-olah macam itulah kita berbicara dengan setan, dengan iblis. Ucapanmu tidak dapat mempengaruhiku sama sekali. Maknanya aku tak akan ikut. Aku tak akan pengaruh, tak akan ikut hasutanmu, tak akan ikut suruhanmu itu.
Allahu Akbar. Ini pesanan Ibnu Jauzi kepada kita. Mana kalau cara iblis tu dia mula nak main kita, nak mempengaruhi kita, nak menghasut kita, kita lawan. Kita lawan. Seolah-olah kita berkata kepada dia, mu tu nak nasihat aku, mu tu berteruk. Ya, mu berteruk macam mana nak nasihat aku? Patutnya orang yang nak nasihat orang ni kena lebih bagus daripada orang yang nak dinasihat. Kan? Iblis hanya meminta tolong kepada nafsu manusia. Sebab nafsu ni dia berat balik buat jahat. Innan nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah Ta'ala. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu dia suka suruh kita ni hala ke buat jahat. Hala ke buat jahat. Illa man rahimar rabbi, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala kasihan. Orang yang Allah Ta'ala beri rahmat ke dia. Kan? Nafsu kena ada. Nafsu kena ada macam yang kita bicara pada hak yang sudah-sudah ni. Hak yang kali pertama dulu ni kita kata dah. Nafsu kena ada. Kalau tak ada nafsu kita tak gerak juga. Kalau tak ada nafsu kita tak mahu ngaji. Tak mahu ngaji. Kalau tak ada nafsu kita tak ada tenaga lah pasal kita tak mahu makan. Orang yang tak mahu makan tu pasal dia tak ada nafsu, tak ada selera. Selera tu nafsu lah tu. Tapi nafsu tu kita bendung dia, kita kawal dia, kita jaga dia, kita kontrol dia supaya dia berat balik kebaikan. Nafsu yang baik. Yang Allah Ta'ala sebut tak apa nafsu apa? Nafsul mutmainnah. Yang membawa kita kepada syurga Allah Ta'ala. Nafsu juga. Nafsu yang baik. Kan? Yang dok gaduh ni nafsu yang jahat. Iblis hanya meminta tolong kepada nafsu manusia. Pasal apa? Kerana iblis menghasut manusia untuk memuaskan hawa nafsunya. Sebab tu bila nafsu tadi ni kuat, maka kuatlah kejahatan. Bila nafsu tadi lemah, maka kejahatan tadi dia jadi lemah. Kejahatan dia jadi lemah. Macam kita makan. Kan? Kita makan ni kalau telajak, bila kita makan tu jadi telajak, mana kita makan tadi ni bukan hala ke untuk semata-mata untuk menguatkan anggota kita jadi hamba kepada Allah Ta'ala dah. Dia jadi telajak dah. Dia jadi kuatkan anggota kita, kuat kepada tubuh badan kita tu untuk lawan Tuhan balik dah. Sebab kita ni akan jadi terpesong dah, dia pengaruh dengan setan. Hendaklah manusia menghadirkan akal. Maknanya manusia tu kena mikir bagi molek. Kewahana fikirannya tentang akibat-akibat daripada berbuat dosa. Kalau cara nak buat sesuatu kesalahan, sesuatu dosa, kita fikir tengok dulu. Bila kita buat sesuatu dosa tu, apa ujung jatuh dia? Apa akibat dia? Apa implikasi dia? Apa kesan buruk dia tu yang kita akan terima? Bukan orang. La taziru waziratun wizra ukhra. Allah kata tak ada siapa menanggung dosa orang lain. Masing-masing tanggung dosa. Kita buat, kita tengok. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik, kecil pun, sikit pun, dia akan tengok hasil dia. Siapa yang buat jahat, sikit pun, kecil pun, dia akan tengok akibat dah. Kena mikir, dia kata. Sebab tu dia kata apa? Ibnu Jauzi kata apa? Kita ni hendaklah mikir bagi tenang, fikir cara waras akibat daripada pelanggaran hukum syarak, akibat daripada dosa yang kita buat, akibat daripada kesalahan yang kita buat. Kena fikir balik. Bukan orang lain yang tanggung, kita sendiri yang akan tanggung. Kalau kita buat orang lain tanggung tak apa, ni masalah. Dia kita buat, kita akan tanggung. Kan?
Tambah pula dia Allah Ta'ala himpun pula. Allahu Akbar. Nah, benar kalau himpun ni biasanya dia banyak. Kalau tak himpun ni tak banyak, dia sikit ya. Semoga pertolongan, taufik. Semoga pertolongan taufik mengutuskan bala tentera kekuatannya lalu membinasakan pasukan hawa nafsu. Semoga Allah Ta'ala muafakat dengan dengan kehendak yang baik supaya dapat menewaskan pada hawa nafsu yang jahat tadi ni. Itu kita kena mohon daripada Allah Ta'ala lah tu. Ada satu hadis kita dari Iyad bin Himar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni hadis cerita tentang sakut pok kita dengan syaitan. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, innallaha ta'ala amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani fi yaumi hadha. Inna kullama nahaltuhu 'abdi fahuwa lahu halalun wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa kulluhum وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن لا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فَمَقَاتَهُمْ وَعَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Perhati molek. Ini pesanan Nabi ini. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan aku untuk mengajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak tahu. Dengar elok. Allah Ta'ala utuskan aku, perintahkan aku supaya bagi tahu, menyampaikan kepada kamu apa benda yang kamu tak tahu, iaitu sesuatu yang Allah ajarkan kepadaku pada hari ini kita tak tahu. Kita tak tahu. Allah Ta'ala hanya habaq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni nak apa kita? Nak oyak kita. Apa dia? Allah kata, sesungguhnya semua harta yang kuberikan kepada hamba-Ku, kata Allah. Sesungguhnya semua harta yang kuberikan kepada hamba-Ku, maka harta itu halal baginya, tak payah duduk susah hati. Makanlah, gunalah, pakailah. Hak mana ya Allah Ta'ala sah-sah dah bagi ke kita tu, gunalah, pakailah dengan penuh yakin. Kenapa? Kerana dia bersifat halal. Dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan baik semuanya. Kita ni, kita manusia ni baik belaka asal dia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia ni dalam keadaan yang molek kejadiannya. Molek kejadiannya. Tak ada lah. Tak ada makhluk yang paling molek daripada manusia. Nah, manusia lah yang paling molek sekali. Hak dah jadi corang kok ni, corang kok tu kita buat. Kita yang hidup buat sendiri tu. Hidup bagi corang kok nu, bagi jadi corang kok ni. Kita sendiri yang buat. Kita ni molek belaka dah. Ya Allah ya Tuhanku. Tambah kau akhir-akhir zaman ni kah? Macam-macam lagi. Kan? Bila dah Allah Ta'ala ciptakan kita sebaik-baik ciptaan, dalam keadaan yang molek, dalam keadaan
yang cantik, yang jadi masalahnya apa dia? Maka datanglah setan-setan. Jangan duk nampak hak nu saja, iblis corang nu saja. Setan ni saya dah abah dah kata dua. Setan ni dua, jin dan manusia. Jangan kita duk nampak jin saja. Manusia tu serupa juga. Kalau cara dia tu kita duk molek-molek, dia duk pengaruh kita jadi tak molek. Setan lah tu. Sebab tu kita kena jaga, kena berhati-hati. Agama kita ni molek dah Nabi buat mari setan iblis bawa pergi kot lain. Allahu Akbar, saya terkejut. Takbir berpakai muzik lah ni, la ilaha illallah, baru tengok. Mari daripada kot belah Indonesia tu, saya terkejut tengok, tak bisa tengok lagi. Cuba tuan-tuan tengok, macam-macam lah agama kita ni. Kalau cara kita tak make daripada asal, inilah jadi dia. No? Inilah jadi dia. Betul agama ni kena make daripada asal. Betul lah Nabi sebut tadi ni. Nabi kata aku tinggal kepadamu dua benda. Tak akan sesat kalau pegang dua. Pegang dua tu tak akan sesat. Bila cari hal lain nak jahanam. Cari hal lain jahanam. Allahu Akbar. Datanglah setan-setan kepada mereka, lalu mengalihkan perhatian mereka dari agama mereka. Ini kerja setan. La ilaha illallah. Kita ni kadang-kadang kita duk takut setan hak tak nampak tu. Setan hak nampak tu kita tak takut sangat. Rupa-rupanya setan hak nampak tu. Kan? Setan nak nampak tu jadi masalah. Hak tu yang Allah Ta'ala sebut, zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Faman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Allah kata orang yang dihiasi amalan keburukannya tu fara'ahu hasana, lalu dia nampak amalan hak yang buruk tadi ni elok. Tak ni Allah kata apa nama orang yang apa akhsarin a'mala, yang rugi amalan dia, alladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Rugi amalan dia, rosak amalan dia. Duk puasa kata molek, tak kira lah dia buat tu, kan? Tapi hakikatnya Allahu Akbar. Syaitan ni dia pandai. Syaitan dia pandai main kita. Kadang-kadang kita dia suruh, dia pengaruh kita supaya jangan sembahyang. Kan? Dia pengaruh kita jangan sembahyang. Tapi kita ni rajin sembahyang, kita sembahyang. Bila kita sembahyang, dia pengaruh kita pula supaya kita ni pengaruh hati kita supaya berasa kata kita rajin sembahyang. Hidup cerita kat orang. Pergi cerita kat orang kata kita rajin sembahyang, jahanam sembahyang kita. Tak ada ikhlas lah. Kan? Bangun tahajud tu bagus dah. Kan? Bangun tahajud malam tu bagus dah. Tapi pergi cerita kat orang, dia pengaruh kita tu supaya cerita kat orang. Amus malam ni tidur tak lena. Mula tu. Tidur tak lena. Lepas tu kan, duk apa saja mayang. Ceritalah kat orang tu. Dan hati kita tu dah mula dah ada perasaan nak apa nama? Nak habaq kat orang. Nak sum'ah. Lalu datanglah setan-setan kepada mereka, lalu mengalihkan perhatian mereka dari agama mereka, serta menyuruh mereka supaya menyengutukan aku. Kau kemas lagi. Kan? Alih perhatian dari agama. Kalau tak mau alih perhatian, duk pulun ke adalah agama, dia pergi syirik pula. Dia suruh kita ni melakukan syirik dengan sesuatu yang tiada dalil padanya.
Dan sesungguhnya Allah memandang kepada penduduk bumi, lalu dia murka terhadap mereka. Pasal apa? Pasal ni, pasal tu setan tadi ni dah mula tukar agama yang asal, kemudian melakukan syirik. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah marah, lalu dia murka terhadap mereka, baik orang Arab maupun orang bukan Arab. Habis. Kan? Kecuali sebahagian kecil yang tersisa dari kalangan ahli kitab. Kecuali adalah orang-orang yang betul-betul berpegang dengan kitab. Orang tu selamat. Baik itu kita pun di akhir zaman ni, kalau cara kita nak selamat diri kita, nak selamat agama kita, maka kita jangan cerai, jangan berpisah daripada dua pusaka yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jangan kita pisah. Ya, ni kan. Kalau kita nak turut orang pun, kita tengok dulu lagu mana bawakan dia tu. Lagu mana bawakan dia tu. Kalau dia tu banyak duduk pakai akal dia ya. Ni kan, banyak duduk pakai akal dia. Tambah pula lala ni timbul pakai banyak pakai mimpi pula. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku semalam ini bercakap dengan corona. La haula wala quwwata illa billah. Bercakap dengan corona. Corona tu menatang apa? Kita pun tak reti kak. Kan, bercakap dengan corona. Hak bengong-bengong ni pun terima. Hak tu kita heran balik tu. Kita pun heran juga lah macam mana manusia hak yang akal tak boleh terima tu. Dia boleh terima mudah-mudah. Ini jadi masalahnya manusia ni apabila dia ta'assub. Apabila dia ta'assub kepada seseorang, ini masalah dia. Ini masalah dia. Kita ta'assub kepada Allah, ta'assub kepada Rasul tak apa. Tapi kalau ta'assub kepada manusia, ini jadi masalah. Kita tak boleh nak terima langsung kekurangan dia. Ini jadi masalah. Apa yang dia kata, kita terima belaka. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kita pakat jaga-jagalah diri kita. Terutama sekali di akhir zaman ni banyak sangat dakwaan-dakwaan. Dakwaan-dakwaan. Sebab syaitan ni dia masuk ke dalam diri manusia. Dia masuk dalam diri manusia, dia pengaruhi manusia tu, akhir sekali manusia tu ikut dia. Ikut dia. Manusia tu sudah tidak jadi manusia lagi dah. Rupa luar ya. Rupa luar dia itu apa nama manusia. Tapi hakikatnya dia bukanlah manusia. Perangai dia pun bukan perangai manusia dia. Akhlak dia pun bukan akhlak manusia dah. Dia jadi akhlak setan, perangai setan iblis. Cuma pakaian dia mungkin jadi pakaian manusia lagi. Pakaian tu mungkin dia boleh pakai manusia lagi. Rupa parah dia tu manusia lagi. Tapi banyak sangat benda yang dia buat bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita agar kita terhindar dari pengaruh syaitan dan pengaruh kawan-kawan syaitan serta pengaruh aulia-aulia syaitan, yang mana syaitan ni kerja dia sentiasa 24 jam kerja dia nak menyesatkan anak Adam. Kenapa? Karena dia tu wajib dah tak masuk syurga. Dia tu wajib dah masuk neraka. Jadi dia nak hajak orang lain banyak lagi untuk memenuhi neraka. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari pertemuan kita ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.